kadang-kadang kita tertukar-tukar dengan istilah-istilah term-term yang digunakan. Jadi 10.8 isu kesihatan berkaitan dengan sistem limfa manusia. Isu kesihatan. Apa isu dia? Yang berkaitan dengan sistem limfa. Jadi kita sebenarnya yang kita belajar sebelum ni kita dah belajar sebelum ni. Okay, seperti mana yang kita telah belajar sebelum ni, sistem limfa ni dia bermula daripada kapilari limfa. Di mana kapilari limfa? Kapilari limfa itu bermulanya dia daripada kapilari darah. Kapilari darah. Katakan kapilari darah. Okey. Jadi kapilari darah ni dia ada ruang antara sel. Kita bayangkanlah seperti adanya lubang lah. Satu lubang. Lubang bukan satu lubang lah, banyak lubang. Banyak lubang. Macam tu Jadi yang ni, semua ni, ini adalah kapilari. Okey, kapilari. Yang ni ialah arterial. Yang ini adalah vena. Okey. Perjalanan dia, the road dia adalah daripada arterial. Apa yang dibawa? Darah lah. Ada darah. Bila sebut perkara darah, saya buat simbol macam tu, darah. Darah. Darah yang bawa masuk daripada arterial dia nak pergi ke mana? Sebenarnya dia nak pergi ke venul. Dia punya matlamat dia nak pergi ke venul. Tetapi dalam perjalanan nak pergi ke venul tu, darah ni dia akan melalui banyak liku-liku. Liku-liku tu lubang lah. Yang ada lubang-lubang ni. Lubang ni kita panggil dia ruang antara sel. RAS. Saya tulis ni. RAS. Ruang antara sel. Artinya kalau misalnya contohlah arterial ni bawa 100 penumpang. 100 orang penumpang Katakanlah ni sebuah kereta lah. Kereta 100 orang tak boleh lah. Sebuah bas lah. Bas yang besar 100 orang. Dia nak pergi ke venul tu 100 orang juga lah. Patutnya. Tapi tak 100 orang juga yang pergi. Dia hanya pergi 85 orang je yang berjaya dibawa keluar. So 15 orang lagi, kalau kata saya buat analogi dia akan duduk dalam ni, ruang antara sel ni. Okey. Yang 15 orang ni dia jatuh. Kalau kita kata jatuh lah, tersangkut ke dalam ruang antara sel. Jadi yang 15 orang tu dia dikenali sebagai bendali tisu. Nama dia. Yang ni dipanggil bendali tisu. Saya buat sebagai BT BT, bendali tisu. Siapa bendali tisu? 15 orang. Kalau kita nak buat percentage, 15% lah. Jadi dia duduk dalam ruang antara sel tu, situlah dia jadi bendali tisu. Okey. Dari segi term biologi. Arterial dia membawa darah. Darah ni kita tahu ada dua. Satu plasma darah, satu lagi ialah sel darah. Plasma darah ni, kita dah ulang kaji balik. 55% adalah plasma. Dan 45% adalah sel darah. Sel darah Bila sebut sel darah ni terdiri daripada 3, iaitu eritrosit, leukosit dan juga platelet. 3. Bila sebut plasma darah ni, dia terdiri daripada air. Air. Kemudian protein plasma. Kemudian gas terlarut. Contohnya gas terlarut. Itu bahan-bahan buangan.
Air itu banyak, tak ada masalah lah. Air itu ada masalah. Kemudian protein plasma. Protein plasma ni dia ada fibrinogen, dia ada albumin, dan dia ada globulin. Itu kandungan dia. Jadi jenis penumpang lah yang naik bas tu. Kategori orang naik bas tu. Tapi yang kita nak fokuskan kepada apa yang dibawa oleh arterial ataupun darah ni, yang ni kenderaan ni, ialah dari segi saiz dia. Kita nak fokus pada saiz. Jadi penumpang yang bersaiz besar, daripada 100 orang ni, ada yang bersaiz besar. Kalau kita guna bahasa kasar kita ni, orang yang badan gemuk. Maaflah sebut gemuk ya. Bukan nak sebut siapa ya, sebut ni analogi saja. Orang badan gemuk, dia tak dapat masuk dalam lubang tu. Lubang tu ialah ruang antara sel. Yang kurus-kurus saja. Yang slim-slim saja yang termasuk. Yang 15 orang ni. Ni mana 15 orang ni yang kurus-kurus. Siapakah 15 orang tu? Air. Contoh, air. Ya. Gas terlarut lah, seperti karbon dioksida, oksigen. Ya, dia akan masuk itu. Betul, bahan-bahan lain kecuali yang tak masuknya siapa? Antaranya ialah eritrosit, platelet, ya. Dan juga protein plasma. Ya, sebab apa? Sebab mereka ni kategori badan gemuk. Sorry lah saya sebut gemuk tu. Jangan terasa pula. Ini analogi saja. Ya, maknanya mereka akan teruskan perjalanan pergi ke Venus yang tadi tu. Yang 15% duduk dalam tu. Duduk dalam ruang antara sel. Dan jadilah dia bendali tisu. Ya. Bagaimana dengan glukosa? Glukosa. Adakah glukosa akan termasuk dalam ruang antara sel tu ataupun diteruskan perjalanan? Glukosa pun termasuk nutrien yang bersaiz besar. Ya, bersaiz besar. Dia tak masuk. Dia keluar. Bukan dia keluar, dia teruskan perjalanan. So, kena tahu siapa yang 15% tu. Kita kena tahu juga lah. Jadi, bendali tisu yang 15 orang ni, bendali tisu yang 15% ni, yang ni akan masuk ke dalam capillary limfa. Ya, capillary limfa. Ni unjuran-unjuran dia ni. Okey. Unjuran buntu, yang hujungnya buntu, yang halus, yang kecil. Ini dipanggil capillary limfa. Maknanya 15% ni yang duduk dalam bendali tisu ni, ya, sebahagian daripadanya, disebut sebahagian ni bukan 50%. Dia jadi boleh lebih daripada 50%. Akan meresap masuk ke dalam kapilari limfa ni. Apabila yang 15% ni, bendali tisu ni masuk ke dalam kapilari limfa ni, nama dia pun ditukar. Dia jadi limfa. Dia sudah tidak dipanggil bendali tisu. Dia telah dipanggil, nama dia telah berubah kepada bendali limfa. BL. Bendali limfa. Bendali limfa ataupun limfa, boleh juga diterima sebagai limfa. Dia akan masuk ke dalam kapilari limfa, dan kapilari limfa ni dia ada struktur lain, dia ada salur limfa yang lebih besar. Dia ada salur. Lepas tu dia akan melalui nodus. Ya, ini salur limfa. Inilah nodus limfa. Di dalam nodus limfa ni terdapatnya banyak, ya, limfosit, sel darah putih. Yang asal dari sel putih ada sini, ada ni, bukan tak ada, tapi sedikit. Yang banyaknya ialah di nodus limfa. Jadi yang 15 orang ni, yang sebahagian, mungkin 10, mungkin 12 orang ataupun 12% daripada 15% tu, dia akan bergerak melalui sistem limfa ni, iaitu laluan dia, kapilari limfa, salur limfa, nodus limfa. Kemudian dia ni
Dia nak balik semula, dia nak balik ke asal dia, ke sistem peredaran ataupun orang putih kata mainstream, iaitu laluan utama dia, iaitu peredaran darah. Dia kalau dia tengok dia daripada mana, kalau dia datang daripada sebelah bawah badan kita, iaitu daripada rusuk sebelah kiri dan ke bawah, maka dia naik ke atas, dia naik sudah pergi ke jantung tu, dia akan melalui ruangan mana? Apa salur dia? Adakah dia melalui ductus thorax ataupun satu lagi apa dia? Ductus thorax ataupun ductus limfa kanan. Ductus limfa kanan. So dia akan melalui ductus thorax. Okey. Sebab dia kena tengok limfa tu dia punya daripada mana kedudukan. Kalau dia daripada sebelah kiri atas kepala, ada gini. Kalau daripada sebelah kanan, dia melalui gini. Kena tahu simpang dia. Jadi saya akan buat gambarannya seperti inilah kepada dua laluan. Dua simpang. Ya. Satu, yang ni ductus thorax. Saya buat sebagai DT. Ya, DT. Ductus thorax. Kalau yang pergi sebelah kiri. Yang belah kiri ya. Ini belah kiri ya. Jangan ingat belah kanan ni. Ini sebelah kiri ni. Belah kiri ni iaitu daripada sebelah kiri kepala, leher sebelah kiri, dada kiri dan juga bahagian bawah, anggota badan bawah. Daripada rusuk ke bawah yang belah kiri, termasuklah kaki. Ya. Kaki kanan pun termasuk dalam kategori melalui ductus thorax. Yang sebelah kanan, ductus limfa kanan ni, saya buat sebagai DLK, ialah daripada sebelah kanan kepala, leher kanan, kemudian dada kanan, kemudian tangan sebelah kanan. Ya. Macam tu. Jadi daripada ductus thorax ni, dia nak pergi mana pula? Dia nak pergi masuk dalam sistem peredaran. Dia nak masuk sistem peredaran darah. Dia nak masuk sistem peredaran darah tu, dia kena melalui satu jalan nama dia vena subclavica. Ya. Vena subclavica. Kalau ductus thorax, kalau daripada ductus thorax, dia vena subclavica kiri. Ya. Maknanya VSK. Atau K, KI. VSKI. Vena subclavica kiri. Daripada vena subclavica kiri tu, dia akan masuk ke vena cava. Dari vena cava, masuk semula ke jantung. Itu dia punya route dia. Perjalanan dia jauh kan, perjalanan dia. Jauh tu. Banyak dia punya ranjau dan dia punya onak dan ranjau dia. Kalau yang datang daripada sebelah ductus limfa kanan, dia akan masuk melalui jalan vena subclavica kanan. VSKA. Ya. Vena subclavica kanan. Daripada vena subclavica kanan ni pergi mana? Dia balik semula juga, dia akan berjumpa di vena cava. Cuma vena cava ni kalau dikaji secara lebih detail sikit, dia ada dua bahagian, satu superior, satu lagi inferior. Superior artinya daripada sebelah atas, inferior daripada bawah. Ya. Tapi kebanyakannya yang sebelah kanan ni daripada superior. Ya, superior. Jadi kembalilah semula ya 15 orang ni ataupun sebahagian daripada 15 orang ni ya berada masuk semula ke dalam sistem peredaran. Tapi dia melalui sistem limfa. Sebab itulah dikatakan sistem limfa itu sebagai pelengkap, complementary, ya, melengkapkan sistem peredaran.
Sebab tidak ada yang no one left behind. Orang kata. Tidak ada yang tercicir. Semuanya digunakan. Ya, semua dimanfaatkan. Yang mana digunakan, gunakanlah. Yang mana patut disingkirkan, disingkirkan. Okey? Jadi itulah perjalanan yang dibawa oleh darah melalui sistem peredaran. Sehingga wujudnya sistem limfa tersebut. Kalau ditanya mengapa yang 15 orang ni tertolak, banyak faktor. Salah satu daripadanya selain pada saiz ialah kerana tekanan hidrostatik yang tinggi. Tekanan hidrostatik ni dia di hujung atrial. Bila sampai di hujung atrial tu, tekanan hidrostatik ni daripada jantung. Jantung sebelah kiri dia mengepam darah pada tekanan yang kuat, pada tekanan yang tinggi. Jadi darah dipam dengan kuat, dengan tinggi, ya, pressure dia pun tinggi. Darah yang beroksigen keluar daripada aorta, ya, pergi ke capillary. Aorta tu termasuk dalam arteri, ya, termasuk dalam kategori arteri. Jadi kerana tekanan yang kuat dipanggil tekanan hidrostatik. Jadi bahan-bahan yang bersaiz kecil saya sebutkan tadi tertolak yang 15% tadi. Ya, 15 orang tadi. Maka dia duduk dalam ruang antara sel, menjadilah dia bendalih tisu. Okey. Jadi di sini juga di capillary ni capillary ni, ya. Ada juga sel-sel. Ada sel-sel badan lah. Sel-sel badan berkeliling dia ni. Sel-sel yang jadi tisu. Ada nukleus, ya, ada sel, adalah sini saya lukis sikit, ya. Ni dia sebenarnya bertindan-tindan ni sebenarnya, ya. Bukanlah dia gini. Dia sebenarnya bertindan. Tapi tak nak lukis tu agak sukar sikit. Ada sel. Jadi yang hijau ni semua adalah sel badan. Okay, sel badan. Yang tertolak 15 orang tadi ni, 15 ni. Kalau tertolak tu gas oksigen. Oksigen, ya. Oksigen kita tahu diperlukan untuk respirasi. Ya, respirasi. Oksigen digunakan oleh sel badan untuk proses respirasi, untuk pengoksidaan makanan. Daripada pengoksidaan makanan tersebut menghasilkan karbon dioksida. Jadi gas karbon dioksida perlu disingkir keluar. Jadi bermaksud sebab itu saya kata tadi yang 15% ni bukan semua 15 pergi ke sistem limfa. Sebahagian kata, sebahagian. Jadi sebahagian yang tinggal seperti oksigen akan digunakan oleh sel badan. Begitu juga dengan air. Ya, begitu juga dengan air. Air digunakan air digunakan untuk dia punya proses biokimia dia, enzim, hormon, semuanya digunakan untuk tujuan proses tertentu yang terlibat dalam dalam tindak balas kimia. Kita akan belajarlah sampai masa tu, ya. Jadi begitu keadaan dia. Jadi sekarang ni bila balik pada tajuk kita ni, ni baru nak masuk tajuk kita. Itu isu kesihatan ni. Ya, isu kesihatan, nanti saya share gambar ni, ya. Okey, balik pada isu kesihatan ni. Apabila yang dikatakan bahan yang terdapat dalam sistem limfa iaitu bendalih limfa ni gagal dikembalikan ke sistem peredaran darah, maka berlakulah keadaan masalah kesihatan. Antara masalah kesihatan yang pertama iaitu edema. Ada setengah sebut odema. Odema itu sebutan bahasa Inggeris. Sebutan Melayu edema, ya. Jadi edema ni dia terjadi disebabkan oleh bendalih tisu yang tidak dikembalikan semula ke dalam sistem peredaran darah. Bendalih tisu tu maksudnya bendalih limfa lah. Dia merujuk kepada
asalnya berdalih tisu. Kemudian berdalih tisu tu tak sama ada dia tak sempat pun masuk ke dalam sistem limfa ataupun dah masuk dalam sistem limfa tu tak dikembalikan ke sistem peredaran darah. Tapi edema ni dia lebih kepada pembengkakan kepada tisu ataupun sel badan. Jadi bila dibengkak di sel badan ataupun tisu badan, maka kita kata berdalih tisu lah. Berdalih tisu gagal dikembalikan ke sistem peredaran darah. Maknanya dia terkumpul dalam capillary tu sehingga membengkak. Ya, antara sebab-sebab yang menyebabkan edema ni gagal dikembalikan, pertamanya mungkin kerana kesihatan seorang tu yang tidak mengizinkan, seperti dia hanya terlantar je, dia sakit dah tempoh yang lama, seperti orang lumpuh, ya, orang yang lumpuh, orang yang stroke, ya, dia terbaring je. Bila dia terbaring saja, katakan dia baring bahagian belakang dia, jadi mungkin dari segi pengumpulan bahan berdalih tisu ni lebih mudah sebab dia tak aktif. Otot-otot dia tak mengecut dan mengendur secara aktif ataupun sekurang-kurangnya normal, menyebabkan kalau orang kampung panggil sembab, maknanya dia jadi macam bengkak. Kerana bengkak tu boleh jadi kita nampak seperti air, tapi dia campuran daripada pelbagai berdalih. Bila kadang-kadang tu sampai kalau dicocok lah dengan keluar darah dan tanah. Banyaklah dia punya bahan dalam tu, tapi yang paling besarnya air lah, campuran air. Ya, bengkak juga boleh berlaku di bahagian kaki. Banyak di kaki lah. Ya. Dan di mana-mana bahagian anggota yang menyebabkan kegagalan bahan itu untuk kembali ke sistem peredaran darah. Yang kedua mungkin sebab kehamilan. Faktor kehamilan. Jadi badan akan menghasilkan lebih banyak bendalih. Bila hamil ni, dia akan menghasilkan bendalih yang luar biasa, yang excess, yang tinggi, ya, sebab dia nak menampung keperluan fetus yang semakin membesar. Sebab tu biasanya adalah sikit bengkak-bengkak, nampak seperti kaki tu bengkak, ya, kerana itulah lebihan. Jadi seorang ibu yang mengandung tu, yang hamil, dia kena jagalah aspek pemakanan dia juga. Dan samping tu dia tengok tahap kesihatan dia lah. Mungkin dia ada tekanan darah rendah, ya, ataupun mungkin dia tekanan darah tinggi yang terlalu ada kencing manis dan sebagainya, yang boleh sikit sebanyak menyumbang kepada edema tersebut. Yang ketiga, kekurangan protein plasma. Ya. Jadi kita tahu salah satu daripada dalam plasma darah ni ialah protein plasma yang terdiri daripada albumin, globulin dan juga fibrinogen. Ya. Tapi nak fokus di sini lebih kepada albumin dalam darah. Kita tahulah albumin apa fungsi dia. Ingat lagi tak, apakah fungsi albumin? Siapa boleh sebutkan? Apakah peranan albumin dalam darah? Ya, Alia. Apa peranan albumin dalam darah? Boleh tak? Alia? Mengawal isi padu darah. Mengawal isi padu? Isi padu darah. Oh, okey. Bolehlah tu, tapi kurang tepat lah. Dia bukan pada isi padu lah. Dia tekanan apa? Mengawal tekanan osmosis. Ya? Mengawal tekanan osmosis air dalam darah. Kalau dia tak kontrol, kalau albumin ni kurang dalam darah, albumin, ya. Jadi tekanan osmosis air dalam darah ni menjadi tidak dapat dikawal, tidak normal. Ya, tidak normal menyebabkan tadi mungkin tekanan dia jadi rendah, terlalu rendah. Bila tekanan terlalu rendah, maka
bahan-bahan yang terdapat dalam bendala tisu ni tidak dapat digerakkan dia. Dia slow. Jadi dia terkumpul lah. Ataupun mungkin kerana ada masalah lain lah. Kalau tekanan darah tinggi, over ataupun kita panggil hypertension pun boleh menjejaskan juga tekanan osmosis. Tekanan osmosis air ni macam ni. Kalau kita badan kita kekurangan air, dia kena ikut badan, dia tak sama. Antara individu dengan individu ni secara puratanya dia perlukan sekitar 8 gelas sehari. Itu purata lah. Tapi sebenarnya amount air yang diperlukan oleh badan ni dia bergantung kepada jisim badan kita. Dan orang yang berjisim badan dia besar, maka dia punya kuantiti air yang diperlukan sehari ialah lebih daripada 8 gelas. Mungkin 12 gelas sehari. Ya. Katakanlah satu gelas tu bersamaan dengan 800 lebih kurang dalam 550 mililiter. Ya. Darab dengan 8 lebih kurang 4 liter. Ya, ataupun 4000 mililiter. Jadi 4 liter sehari. 4 liter sehari. Tapi orang selalu menggunakan istilah gelas. Tapi gelas ni kan saiz dia ada yang besar, ada yang kecil. Jadi kita ambil secara matematikalnya ataupun secara kuantitatifnya, ya, lebih kurang 500 mililiter satu gelas. Ya, satu gelas tu 500 mililiter maksimum lah tu. Jadi kalau kita berjisim sekian, mungkin 80 kilogram, mungkin kita perlukan dalam sehari 4 liter air masak sehari. Kan? Jadi tekanan osmosis darah kita normal lah. Sekali kalau kita katakan kita kurang minum air. Katakan saya lah contoh. Hari ni saya minum air suka-suka 5 gelas je. 5 gelas. Patutnya saya perlukan 8. Saya minum 5 gelas je. Maknanya kalau ukur 2.5 liter. Jadi saya defisit sebanyak 3 gelas air. Jadi dalam darah saya ni, tekanan osmosis darah dia akan meningkat. Ya, akan meningkat. Jadi kalau meningkat, dia akan beri kesan lah. Kesan jangka panjang, ada long term, short term kan. Dari segi aspek yang ni, tekanan osmosis dia bila air kurang dalam badan, proses dia ada sebenarnya sistem badan kita ada proses penyerapan semula air. Saya cerita panjang sikit Dia berkait-kait. Tak apalah. Untuk sementara ni, untuk setakat ni, awak pegang macam tu je. Edema ataupun pengumpulan dan pembengkakan bendala tisu di bahagian tisu badan ni disebabkan kegagalan ia dikembalikan ke sistem peredaran darah. Secara spesifik, salah satu daripada puncanya ialah kerana kekurangan protein plasma, iaitu kekurangan albumin dalam darah. Kekurangan albumin dalam darah. Cerita panjang lagi tu. Yang keempat, disebabkan oleh jangkitan parasit. Jangkitan parasit. Jangkitan parasit ni disebabkan oleh gigitan nyamuk. Nyamuk jenis Anopheles filariasis. Itu nama dia. Ataupun bahasa mudahnya nyamuk tiruk. Kau dengar nyamuk tiruk? Nyamuk tiruk yang menggigit kita lah. Dan dia membawa cacing. Disuntik bersama dengan cacing yang dinamakan sebagai parasit Brugia. Ya. Cacing Brugia species. Nama cacing tu. Jadi cacing ni dia akan menjangkiti salur limfa dan menyekat aliran bendala limfa. Jadi untuk yang ni, kesnya ialah dia menjejaskan salur limfa. Ya. Kemudian bahagian yang dijangkiti ni dia akan jadi apa? Dia akan membengkak. Kalau kaki membengkak. Ya. Tapi ni kita tak panggil dia edema ini ya. Dia tu kadang-kadang dipanggil sebagai penyakit elephantiasis. Buat catatan sikit ya. Elephant ni kaki, tengok kaki dia ni.
Kaki gajah panggil. Jadi elephantiasis. Penyakit kaki gajah ataupun juga dikenali. Dia benda sama. Dia benda yang sama. Cuma nama dia tu. Dia mengidap filariasis limfatik. Filariasis limfatik. Filariasis tu merujuk kepada sebenarnya nama cacing tu. Nama cacing. Nama cacing tu dia filariasis. Ya. Cacing ni dibawa ataupun ditularkan melalui gigitan nyamuk. Saya sebut tadi nyamuk Anopheles ataupun nyamuk tiruk. Nyamuk tiruk. Nyamuk ni ada jenis-jenis dia. Ada Anopheles aegypti. Itu nyamuk Aedes. Kan? Nyamuk Aedes ni ada ciri-ciri dia. Badan dia berbelang, kaki dia berbelang, kan? Kita dah belajar kan? Tapi nyamuk tiruk ni badan dia berbelang tapi kaki dia tak berbelang. Dia ada waktu-waktu dia keluar, waktu dia aktif. Kan? Waktu pagi, waktu subuh contohnya. Jadi macam itulah contoh. Jadi gambar ni menunjukkan bahawa dalam foto 10.8 iaitu kaki bengkak disebabkan filariasis limfatik. Pernah tengok tak orang yang kaki gini? Tak pernah tengok? Tengok dalam foto je lah ya. Tapi saya sini pernah tengok ya. Pernah tengok depan mata lah. Pernah tengok orang gini. Memang ada. Yang ni yang gambar foto 10.7 ini edema. Edema ni dia lebih seulas mula ya. Edema dia kegagalan bendalir tisu untuk kembali ke sistem peredaran darah. Dalir tisu ya. Dalir tisu. BT. Manakala penyakit yang dikatakan tadi ni iaitu filariasis limfatik ni, jadi batak limfa tu, jadi kegagalan bendalir limfa untuk kembali ke sistem peredaran darah. Itu beza dia. Ya, ada beza. Tapi dua-dua tu bengkak. Ya, kedua-duanya bengkak. Edema pun kaki bengkak. Filariasis limfatik pun kaki bengkak. Cuma kita nak usul dari segi dia punya punca dia tu. Punca ya. Habis. Ada pertanyaan? Sebelum kita pindah kepada praktis formatif 10.8. Ada? Tak ada ya. Kalau tak ada kita terus. Soalan praktis formatif 10.8 ya. 1. Bagaimanakah jangkitan parasit boleh berlaku? Siapa nak jawab? Keyword dia jangkitan parasit. Baru Saya. sebut. Okey, Syamila. Disebabkan gigitan nyamuk. Disebabkan oleh gigitan nyamuk. Boleh sebut nama nyamuk apa? Dia sebenarnya boleh Google. Apa? Ni sajalah nak tanya. Tahu tak nyamuk jenis apa? Nyamuk apa yang tadi? Panjang sangat nama dia. Panjang sangat nama dia. Yang pendek. Ada nama pendek dia. Nyamuk tiruk. Tiruk. Pisuk. Tiruk. Tiruk. T-I-R-U-K Okay. Nama saintifik dia awak tak tahu ya? Siapa tahu? Nama saintifik. Tak tahu. Dia tahu. Nyamuk Anopheles ke yang tadi cikgu cakap? Yelah. Anopheles ya. Anopheles ni sebenarnya dia banyak jenis lah banyak dia. Anopheles tu dia punya genus. Dia punya spesies dia banyak jenis jenis Gambia sensu, macam-macam Culex, macam-macam lagi ya. Tapi Anopheles lah senang kita sebut, nyamuk Anopheles, senang cerita. Baik. 2. Terangkan apa yang akan berlaku sekiranya bendalir tisu ni BT gagal dikembalikan kepada sistem peredaran darah. Siapa nak jawab? Ada yang sudi?
Siapakah yang sedih? Berlaku edema. Itu betul, edema, tapi kita nak terangkan. Awak kena terangkan edema tu. Sebab soalan dia kata terangkan apa yang akan berlaku. Bukannya nyatakan apa yang berlaku kan. So awak kena bagi sikit penerangan bagaimana edema tu boleh berlaku. Sistem peredaran darah akan terkumpul di antara ruang antara sel menyebabkan tisu badan menjadi bengkak. Sistem peredaran darah akan sistem. Hati-hati tu Alia. Yang ayat depan tu. Cuba ulang dulu. Awak sebut sistem. Bendalih tisu yang tidak dikembalikan semula ke dalam sistem peredaran darah akan terkumpul di antara ruang antara sel menyebabkan tisu badan menjadi bengkak. Pusing-pusing. Okey, tak apa. Jadi sebenarnya gini. Satu, kita dari segi tip nak jawab lah ya. Nak menjawab, pertama kita tengok dia punya kata kerja dia ialah terangkan. Terangkan. Allah, saya terpotong pula. Terangkan. Terangkan ni maknanya explain lah. Macam saya tanya soalan lah. Contoh saya tanya soalan. Terangkan kenapa awak suka belajar biologi. Contoh terangkan. Contohlah soalan ya. Kalau kata nyatakan sebab. Nyata ni jawapan dia pendek. Short and sweet. Tapi kalau terangkan awak kena bagilah explanation yang mungkin ada elaboration, penjelasan. Mungkin panjang sikit lah 2-3 ayat. Jadi bila itu satu. Yang keduanya, kita jangan repeat stem soalan. Ya, repeat stem soalan. Maksudnya dia dah sebut di sini gagal dikembalikan kepada sistem peredaran darah. Gagal dikembalikan kepada sistem peredaran darah ni, itu dah stem soalan. So kita tak perlu nak repeat. Kita hanya perlu repeat, kita sebut berdalih tisu. Maksudnya kalau gagal kegagalan berdalih tisu disebabkan oleh apa? Ya. Maknanya menyebabkan apa? Ya. Barulah dia maknanya kita tak perlu nak repeat soalan. Tadi Alia cuba ulang balik sana. Kita mungkin boleh betulkan sikit ayat awak tu. Cuba ulang balik. Saya nak tulis. Yang edema. Okeylah, edema tu point dia betul. Satu point. Nak terangkan bagaimana edema tu berlaku, iaitu berdalih tisu terkumpul di antara ruang antara sel ataupun tisu. Ruang antara sel ataupun tisu. Yang menyebabkan tisu badan menjadi bengkak. Okey, menyebabkan membengkak ataupun bengkakan. Menyebabkan pembengkakan. Bengkak. Pembengkak kan ada K2 dah. Pembengkakan organ tisu sebagainya. Tisu. Macam tu cara dia. Jadi tak perlu dah sebut gagal dikembalikan kepada sistem darah tu, sebab tu memang dah ada dalam setiap soalan. Kemudian nombor 3 orang lain pula. Ramalkan ni jadi ahli nujum. Walaupun ahli nujum, tapi kita tahu dah jawapan dia ni. Ramalkan apa yang akan berlaku kepada kaki seorang pesakit yang terbaring untuk tempoh yang lama. Satu. Yang kedua, terangkan jawapan tu. Macam mana orang lain ni? Diam je. Ada dah orang ni. Ke baring dah. Siapa baring, dia nanti edema. Macam mana Fatihah? Macam mana pendapat awak Fatihah? Ada Fatihah? Saya jumpa apa dia? Awak apa? Pak, kan dia tanya ramalkan apa yang berlaku pada kaki sakit tu kan. Saya jumpa dia akan mengalami edema je. Reason dia saya tak jumpa lagi. Reason dia. Dia edema jugalah maksudnya ya. Benar, betul lah tu. Edema lah. Okey, jadi dia akan dapat edema juga. Reason dia sebenarnya dia tak lari daripada point nombor 2. Tadi soalan nombor 2. Berdalih tisu terkumpul di antara, cuma awak kena spesifik sikit lah.
spesifik bahagian kaki. Sekarang ni tadi diguna tisu. Kan? Jadi awak gunakan kaki. Jadi kita kata bendalih tisu terkumpul di antara ruang antara sel-sel kaki. Tambah sikit. Ya. Ini soalan aplikasi ya. Aplikasi. Yang menyebabkan pembengkakan kaki. Itu je lah. Dia sebenarnya idea dia sama. Cuma dia tukar-tukar je. Jangan pening kepala Syamilah ya. Jangan pening kepala. Relax. Kalau letak tangan kat dahi itu bahaya. Macam orang kalah dalam berperang. Okey, nombor 4. Titisan lipid atau globul lemak. Ini benda dia, subjek dia. Tidak boleh meresap ke dalam kapilari darah Wailus. Ya. Tetapi perlu meresap melalui laktil. Ya. Terangkan mengapa. Ini soalan analisis. Ya. Terangkan mengapa sekarang ni titisan lipid atau globul lemak ni tidak boleh meresap ke dalam kapilari. Kenapa mesti melalui laktil? Laktil ni kita tahulah kedudukan dia di dalam Wailus. Dalam Wailus. Dia terdapat dalam sistem pencernaan. Wailus lah, betul lah Wailus. Ada nak jawab lah. Titisan lipid atau globul lemak tidak boleh meresap ke dalam kapilari darah Wailus. Kita cuba ingat balik. Cuba recall balik Wailus. Ini bentuk dia macam jari. Okey. Kemudian macam ni. Kemudian kita lukis adanya epithelium. Okey, epithelium. Kemudian ada laktil. Ada laktil. Kemudian ada kapilari darah. Kapilari darah ni mengelilingi laktil. Okey, di mana laktil? Laktil tu saya warnakan dengan warna biru. Ini warna biru ni. Laktil. Jadi kenapa mesti melalui laktil bukannya kapilari darah? Siapa nak cuba? Kapilari darah tu saya buat warna kuning lah. Kapilari darah. Apa yang specialnya laktil tu? Okey. Ada? Ada. Cuba. Nanti salur darah akan tersumbat. Salur darah ke kapilari darah? Kapilari darah. Sebab apa dia jadi sumbat? Sebab lemak tu akan membentuk plak. Plak ke plak? Plak. Titisan lemak, titisan lipid atau globul lemak ni maknanya boleh menyebabkan enapan pada kapilari darah Wailus. Yang boleh menyebabkan penyumbatan lah. Jadi aliran darah pun akan jadi perlahan, jadi tekanan akan jadi tinggi, jadi menjejaskan kesihatan seseorang tu lah. Okey, betul lah tu. Ya. Kita tahu bahawa kapilari darah ni dia saiz dia macam mana saiz dia. Kita dah kaji dulu perbezaan antara arteri, kapilari dan juga vena. Dari segi lumen dia, saiz lumen dia kecil, sangat kecil. Kemudian dari segi tebal nipis dia, maknanya jadi possibility agak sukar lah untuk molekul seperti titisan lemak ni ataupun lipid ni untuk melalui kapilari darah yang saiz kecil ataupun lumen dia kecil yang boleh menyebabkan titisan lemak ataupun lipid ni terenak dan menutup laluan darah mengalir yang boleh menyebabkan tekanan ataupun kesan jangka panjangnya tekanan darah tinggi lah. Tapi kenapa laktil? Laktil ni termasuk dalam komponen sistem limfa. Okey, termasuk dalam komponen sistem limfa. Ini bermaksud titisan lipid dan globul ni dia perlu melalui laktil
untuk laktil nanti daripada laktil dikembalikan semula ke sistem peredaran darah. Sebab diperlukan ni lipid dan juga globul lemak ni diperlukan macam-macam lah untuk pendapat haba, untuk mengekalkan suhu badan, ya, untuk membina membran plasma, membina tisu-tisu baru juga diperlukan lemak. Jadi dia perlu juga dikembalikan kepada sistem lah. Tapi dia masuk ke laktil kerana laktil adalah sebahagian daripada komponen sistem limfa. Ya. Jadi maknanya ada bahan-bahan yang tertentu ni dia tak boleh directly pergi ke daripada kapilari darah. Dia kena melalui sistem limfa atas faktor-faktor tertentu lah. Faktor-faktor tertentu kerana risiko dia. Lemak seperti bahan seperti lemak ni dia benda berminyak, ya, benda berminyak dia boleh melekat, ya, melekat dalam kawasan yang sempit seperti kapilari. Kalau arteri tak apa, arteri ataupun vena, tapi vena ni dia tekanan darah rendah sikit lah, dia punya pressure rendah sikit. Tapi arteri tu okey lah. Arteri walau bagaimanapun dia tidak bolehlah terlalu banyak pun dia terkumpul pula kan, kumpul dia jadi kolesterol yang boleh menyebabkan penyumbatan ataupun plak tadi ya. Jadi awak terang lah macam mana pun. Ayat tadi saya tak susun lah, tapi lebih kurang macam tu lah jawapan dia ya. Baik, selesailah kita punya praktis formatif 10.8. Jadi kesimpulan daripada apa yang kita belajar dalam bab 10 ya, saya nak buat sikit rumusan ya. Iaitu tajuk kita iaitu pengangkutan dalam manusia dan haiwan. Itu tajuk kita. Okey. Dan apa yang kita telah belajar, sistem peredaran dan sistem limfa. Dalam sistem peredaran, kita telah belajar jenis-jenis sistem peredaran. Ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Yang terbuka hanya serangga saja. Yang tertutup ikan, amfibia dan manusia. Ya. Okey. Dia tertutup ni ada pula jenis-jenis dia. Ada yang tertutup, sistem peredaran tertutup lengkap dan dia dua. Tentu. Dia depend kepada macam mana position ataupun struktur jantung tu ataupun sistem peredaran. Seperti sistem peredaran terbuka yang serangga ni, dia mempunyai satu atau lebih jantung yang mengepam hemolimfa. Kita tak panggil darah ya. Bagi serangga kita tak panggil darah, kita panggil dia hemolimfa. Iaitu melalui salur limfa ke dalam hemosilum. Itu untuk serangga. Berbeza dengan sistem peredaran tertutup. Ya. Tertutup seperti ikan, amfibia dan manusia. Itu pun berbeza-beza ya. Yang dikatakan tertutup itu darah sentiasa terkandung dalam salur darah tertutup yang berterusan dan diedarkan ke seluruh badan. Yang terbuka tadi dia mengalir masuk, itu hemolimfa mengalir masuk terus ke dalam rongga badan iaitu hemosilum dan membasahi sel-sel. Itu maksudnya terbuka. Bagi ikan, kita tahu jantung ikan mempunyai dua ruang iaitu satu atrium, satu ventricle. Tulislah formula sikit. Ikan 1A plus 1V. Ya. Itu dia ikan. Kemudian amfibia. Jantung amfibia terdiri daripada 3 ruang iaitu 2 atrium bagi amfibia. Amfibia boleh formula dia 2A plus 1V. Ya, 1 ventricle. Dan manusia 2A, 2V. Ada 4 ruang. Okey, itu manusia. Kemudian kita juga belajar sebelum sistem limfa tu iaitu yang bawah ni ya. Sistem peredaran manusia kita belajar. Kita belajar tentang darah, jantung dan juga salur darah. Dan bagaimana mekanisme dia. Ya. Mekanisme denyutan jantung. Ada nodus-nodus dia, ada perentak. Ya, ada dia dipanggil sebagai SAN, sinoatrium
nodes ataupun nodus sinoatrium. Kemudian ada AVN, atrioventricle nodes, atau dalam Melayu dipanggil nodul atrioventricle, ya. Kemudian bagaimana, apa dia punya berkaitan dengan beberapa lagi struktur-struktur yang ada dalam, yang membolehkan jantung tu mengecut dan mengendur. Kita belajar dalam mekanisme denyutan jantung. Adanya istilah sistole, diastole, bunyi loop, bunyi dup. Itu awak belajar. Kemudian kita juga belajar mekanisme pembekuan darah. Ya, apabila luka, bagaimana platelet berperanan, ya, membentuk plak pada bahagian yang luka tu sehingga menghasilkan enzim. Enzim apa? Enzim thrombokinase atau thromboplastin. Dan enzim tu dia buat apa? Menukarkan apa kepada apa, sehinggalah terbentuknya fibrin, ya, fibrin ataupun akhirnya untuk keroping. Kita belajar tu. Kemudian kita ada kaitkan dengan masalah kesihatan yang berkaitan dengan pembekuan darah, iaitu penyakit trombosis, embolisma dan juga hemofilia. Dan kita juga belajar tentang kumpulan darah manusia, ya. Kumpulan darah A, B, AB dan juga O. Kemudian kita ada juga tambah faktor resus. Ada positif, ada negatif. Dan isu-isu yang berkaitan dengan faktor resus, iaitu melibatkan ibu yang hamil. Ibu yang resus negatif, anak yang dikandungnya adalah resus positif. Itulah isu dia, ya, yang menyebabkan masalah ataupun dipanggil erythroblastosis fetalis. Ya, erythroblastosis fetalis itu penyakit ataupun keadaan di mana sel darah merah anak pecah ataupun musnah disebabkan oleh beberapa faktor yang kita bincangkan dalam itu dari segi ketidak compatible, tidak kesepadanan resus tersebut. Disebut sepadan tu bukan maksudnya sama, ya. Dia maksudnya ibu negatif, anak positif. Anak sentiasa mewarisi resus daripada ayah dia. Kalau ayah dia negatif, anak dia resus negatif. Tak ada masalah. Kalau ayah dia positif, anak dia positif. Ibu negatif, itu masalah. Anak yang keberapa? Anak yang kedua dan yang seterusnya. Anak yang pertama tu okey, sabar. Tapi kita ada dari segi, kita belajar dari segi ada kaedah dia bagaimana nak mengatasi masalah ibu yang berhadapan dengan keadaan seperti itu, ya. Kemudian kita belajar juga isu kesihatan berkaitan dengan sistem peredaran darah seperti arteriosklerosis, aterosklerosis, hipertensi, angina, penginfarkan myokardium dan juga stroke. Ya, itulah yang kita belajar dalam berkaitan dengan sistem peredaran darah. Kemudian yang terakhir kita belajar sistem limfa. Kita telah belajar komponen sistem limfa yang terdiri daripada limfa, kapilari limfa, salur limfa, nodus limfa, organ limfa. Ya, sebab organ limfa ni semua sekali termasuk adalah velus tu, ya. Velus. Velus tu merujuk kepada lectin. Itu termasuk dalam organ limfa. Kemudian kenapa perlu yang sistem limfa? Pelengkap kepada sistem peredaran darah, pengangkutan bahan larut lemak. Bahan larut lemak ni termasuklah yang saya sebutkan dulu, ya. Vitamin A, D, E, K. Vitamin adik, kemudian asid lemak dan juga kolesterol. Kemudian juga terlibat dalam sistem pertahanan badan. Macam mana? Sebab dalam nodus limfa terdapatnya limfosit. Limfosit ni sel darah putih. Salah satu daripada komponen sel darah putih yang jenis agranulosit. Ya, jenis agranulosit yang akan membunuh, memusnahkan antigen ataupun patogen yang mungkin masuk bersama-sama dalam bendali limfa. Bukan sebut mungkin lah, boleh katakan memang selalu begitu. Dan isu kesihatan yang berkaitan dengan sistem limfa, iaitu filariasis limfatik yang saya sebutkan tadi sebagai penyakit elephantiasis, ya, kaki gajah. Jangkitan parasit, kekurangan protein plasma, kehamilan, ini punca dia, ya. Penyakit terlantar untuk tempoh yang lama. Selesailah kita punya bab 10. Ya, bab 10. Jadi
Jadi. Praktis sumatif ni takkan kita nak biar je tak? Takkan kita nak biar je. Jadi saya harap awak boleh buat lah ya. Boleh buat. Saya sebut boleh tu. Kalau betul boleh maknanya option lah tu. Cikgu kata boleh buat. Tak buat pun tak apa. Jadi awak jangan ambil pilihan yang kedua. Ambil pilihan pertama. Pilihan pertama ialah buat. Pilihan kedua tak payah buat. Jadi nak yang mana? Nak A ke, nak B ke, nak C, nak D ataupun tak nak. Kalau orang yang nak A, nak cemerlang, dia akan pilih, dia akan buat. Banyak cikgu. Banyaklah kerja. Memanglah orang nak berjaya ni bukan senang. Ya. Orang yang nak berjaya, dia tidak ada jalan pintas. They have no single shortcut to succeed. Tidak ada jalan pintas untuk berjaya, melainkan dia memang kena struggle. Struggle ni maksudnya kena bersungguh-sungguh. Nak bersungguh-sungguh ni dia bukan datang dengan petik jari. Petik jari dapat. Dia banyak kena buat latihan. Semakin banyak latihan yang kita buat, semakin banyak yang kita faham dan semakin banyaklah kita punya penguasaan. Itu je formula dia. Tidak ada jalan, tidak ada formula lain, tidak ada rahsia pun sebenarnya untuk berjaya, melainkan itulah benda yang sama dilalui oleh mana-mana murid yang mencapai kecemerlangan. Buatlah sikit-sikit, lama-lama siap. Kau jadi bukit, lama-lama siap ya. Jadi saya insya-Allah akan tunggu latihan awak tu, tunggu dengan penuh harapan sekiranya ada. Jika tak ada, tak adalah. Nak macam mana? Kita akan nak watan pula lah. Saya watan fikiran awak je. Saya watan minda awak. Saya watan awak punya cara bertindak. Berfikir. Itu watan saya. Bukan watan fizikal ya. Baik. Jadi insya-Allah minggu depan kita akan sambung. Kita akan masuk bab yang ke-11. Boleh ya? Boleh ke begitu? Ada orang kata lajunya cikgu. Lajunya tak